Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma amqaitana. Warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا صدق الله العظيم. Bagaimana kita sebut pada sebelum ni, pada awal bulan lepas, bagaimana susahnya Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kaumnya siang dan malam. Pada awalnya didakwah secara tersembunyi kepada kaum kerabat yang terdekat. Kemudian Nabi Nuh bukan setakat itu telah melaksanakan dakwahnya qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, dia kata sesungguhnya aku telah pun dakwah kaumku ya Allah. Bukan setakat siang hari, bahkan siang dan malam aku berdakwah kepada mereka, ya Allah. Tapi apa yang berlaku? Nabi Nuh kata, "Falam yazidhum du'ai illa firara." Tetapi malangnya, apa yang berlaku dah tidak ada pertambahan pun orang yang ikut agamamu, ya Allah. Melainkan mereka tengok yang muka aku tu lari terus. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Apabila aku bagi dekat pada mereka menyampaikan agama Allah, apa mereka lakukan? Mereka ambil jari mereka dan sumbat dari telinga mereka masing-masing. Wastaghshaw thiyabahum, dan mengambil pakaian mereka dan menutup muka mereka untuk mengelakkan mereka mendengar apa yang aku sampaikan. Wastakbaru istikbara, begitulah ya Allah, sombongnya mereka ini daripada menerimakan agamamu ya Allah. Apabila sampai tahap pada penghujungnya, kita katakan bahasa dengan bahasa yang mudah. Nama Nabi Nuh AS ni dia dah surrender dah, akak tangan dah, tak boleh buat apa dah. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Allah, ya Tuhanku, katanya Nabi Nuh, sesungguhnya mereka ni dah memang tak boleh diselamatkan lagi dan mereka tetap akan melakukan kemungkaran ataupun kesesatan terhadapmu ya Allah. Wattaba'u man lam yazlu maluhu wa illa khasara, dan mereka tidak ikut bukan setakat mereka dan anak-anak mereka juga tidak mengikut dengan agama-agamamu ya Allah,
Maka di sini Nabi Nuh kata ayat yang terakhir sebagai ayat pemutus. Dia kata, wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jika Nabi Nuh kata, janganlah kamu tinggalkan lagi manusia-manusia di atas muka bumi ini, ya Allah. Mana daripada golongan-golongan kafir. Innaka intadharhum. Kalau kamu tinggalkan mereka juga, ya Allah, yudillu ibadaka. Mereka tetap akan sesat padamu, ya Allah. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mana mereka tidak akan lahirkan, melainkan semua daripada golongan-golongan jahat dan juga golongan-golongan yang kufar. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat yang saya baca tadi daripada surah Nuh, ayat juzuk yang ke-29 sehinggalah ayat yang ke-27. Bagaimana yang kita sebelum ni, apabila Nabi Nuh AS dah dakwah kaumnya siang dan malam dan mengajak kaum keluarga yang terdekat, tapi malangnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan setakat jiran-jiran sekitarnya, bahkan isterinya sendiri turut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, apabila Nabi Nuh telah doa, wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, ya Allah, ya Tuhanku, cukuplah ya Allah. Mu tak payahlah lagi maknanya keluar kepada kaum ini anak pinak mereka. Sebab kalau mereka lahirkan anak itu pun awal-awal lagi tersesat padamu, ya Allah. Maka apabila dengar rayuan daripada Nabi Nuh AS tadi, maka apa yang Allah kata? Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumik illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, wa uhiya ila Nuh annahu lan yu'min min qaumika. Apabila Allah Subhanahu wa taala bagi wahyu kepada Nabi Nuh sampaikan tentang kebaikan dan azab kepada mereka yang tidak taat pada perintah Allah, illa man qad amana, tapi sedikit sahaja yang beriman pada Nabi Nuh. Apa nama yang Allah kata kepada Nuh? Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wahai Nabi, wahai kekasihku, katanya Allah kepada Nabi Nuh. Dia kata, la tabta'is, janganlah kamu kecewa, duka cita, bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang telah mereka lakukan kepada kamu, wahai Nuh. Ini nak beritahu kepada simbolik kepada kita, tuan-tuan. Apabila kita nak sampaikan benda yang baik, bukanlah satu benda yang mudah. Bukan satu benda yang mudah. Jangan anggap apabila kita beritahu orang baik ni, semua orang terima dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita minta derma untuk masjid, masjid tak ada kerja lain, minta duit orang je. Kadang-kadang kita minta benda yang untuk buka puasa sebagainya. Allah, boleh buka puasa umur masing-masing, tak ada kerja lain masjid ni. Dan banyak lagi ustaz-ustaz ni pandai bercakap je, dia sendiri tak buat pun. Jadi nak buat, nak beritahu, nak ajak manusia kepada ke arah kebaikan ni sangat susah. Lebih-lebih lagi siapa? Lebih-lebih lagi adalah ahli keluarga kita sendiri. Inilah yang berlaku kepada semua Nabi, yang mana baik Nabi pada awal dahulu sehinggalah Nabi Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW juga menghadapi ujian yang sama, yang mana yang menolak agama Nabi Muhammad SAW bukan orang lain. Abu Jahal, Abu Lahab, semua itu daripada golongan yang sama. Tapi yang banyak menentang agama kini adalah golongan anak beranak sendiri. Begitulah kita, tuan-tuan. Kalau kita boleh ajar orang lain dengan mudah, kita boleh perintah apa nama staf kita dengan mudah, belum tentu kita boleh didik anak isteri kita dengan mudah. Belum tentu, tuan-tuan. Dan mereka inilah yang akan menyebabkan kita akan banyak dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah yang dinyatakan dalam surah At-Taghabun. Tuhan sebut secara jelas, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya anak isteri kamu tu adalah musuh paling ketat bagi kamu nanti. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan mereka. Apa yang dimaksud dengan musuh ketat di sini, tuan-tuan? Musuh ketat di sini, mereka lah yang akan menyebabkan kita ni banyak dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Apabila kita mari ke masjid sembahyang subuh, kita dapat pahala yang begitu hebat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk pula dalam majlis ilmu pula, mana banyak pula Tuhan para malaikat berdoa bersusung sampai ke langit doa untuk kita.
Tapi kita tanya balik, bagaimana dengan anak isteri kita di rumah? Adakah kita ingat bahawa isteri kita yang nak pergi pejabat, dia tulis kat tie kita, yang tulis kilat kasut kita, striker baju kita di atas muka dunia ini? Adakah kita rasa mereka itu tidak akan persoalkan kelemahan kita di atas muka dunia ini? Maka tidak. Semua ayat-ayat ini telah memberi amaran kepada kita bahawa selain daripada kita fikirkan diri kita sendiri, maka hendaklah juga kita kena fikir kepada ahli keluarga kita yang di rumah sana. Adakah di saat ini mereka telah tunaikan salat subuh? Adakah di saat ini mereka telah bangun untuk maknanya dengan kata menunaikan tanggungjawab sebagai orang Islam ataupun tidak? Ataupun hanya kita yang mari ke sini? Ini ayat-ayat yang telah diberi peringatan. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu Wa Taala memujuk perasaan duka cita yang ada pada Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh bukan sedikit, tuan-tuan. Dia kata Naqala Nuh ni, Nabi Nuh ni telah dakwah dia alfasanatin illa khamsina ama. Bukan tempoh yang pendek. 1000 tahun kurang 50, maknanya 950 tahun. Dia dakwah kaum dia suruh impimu agama Allah. Tapi illa qalila. Dia sebut dalam ayat yang saya baca tadi. Melainkan sedikit beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi Nuh telah berdoa kepada Allah, qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, mu tak boleh tinggal dah. Ya Allah, cukuplah ya Allah. Dah tempoh yang begitu lama mu beri peluang pada aku dan kawan aku untuk beriman padamu ya Allah. Maka mereka tidak beriman. Maka lebih baik ya Allah, la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Mu cukup, mu jangan tinggal. Jangan biarkan orang kafir ni hidup di atas muka dunia ni. Katanya Nabi Nuh. Apabila dengar doa Nabi Nuh yang begitu sungguh-sungguh, apa yang Allah buat? Allah bagi ujian yang terakhir kepada kaumnya, iaitu dia kata wasna al-fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wasna fulk. Bermulalah ketika ini saat yang terakhir, wahai Nuh, buatlah kapal. Mana kapal ni pula? Kapal ni bukan orang buat kapal di pelabuhan, tuan-tuan, di limbungan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi Nuh ni buat kapal di pucuk bukit. Orang tak buat kerja tu. Dia kata wasna al-fulka bi a'yunina wa wahyina. Mu ikut gapo nak aku suruh. Nak pedulikan apa ni orang akan kata padamu wahai Nuh. Fala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Tak payahlah mu minta tolong pada mereka lagi. Sesungguhnya mereka ni golongan zalim dan aku akan tenggelamkan mereka. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh alaihi salam. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi. Apabila Nabi Nuh buat kapal atas bukit tu, maka tersebarlah pada seluruh kaumnya. Maka datanglah ramai kumpulan orang kafir, kaum Nabi Nuh tadi, termasuklah pemimpin-pemimpin mereka. Datang sekali tengok. Datang pula bukan nak tolong. Apa dia kata? Wala dia kata, wa kullama marra alaihi mala'u min qaumi. Maka datanglah pemimpin-pemimpin kaum Nuh yang kufur tadi, sakhiru minhu. Mereka telah memperolok tengok kerja bodoh yang dibuat oleh Nabi Nuh ni, dan kaum-kaum dia tengok apa dia buat. Orang buat kapal di tepi sungai, tepi laut. Dia buat kapal di pucuk bukit. Ni orang bodoh kerja, dia kata. Dia sebut begitu. Dia qala in taskharu minna fa in naskharu minkum kama taskharun. Maka kata Nabi Nuh jawab balik, dia kata, kamu semua telah memperolok-olok aku, memperbodoh kepada aku. Aku tahukah kamu semua sebenarnya kamu telah diperbodohkan oleh syaitan. Katanya Nabi Nuh alaihi salam. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzab yukhzi wa yahil 'alaihi min 'adzabin muqim. Maka Nabi kata, tengok langsung, tengok sendiri, tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan azab kepada kaummu dan juga pada kamu semua pada masa akan datang nanti. Ini nak tunjuk kepada kita, tuan-tuan, maknanya kita ni nak sampai dakwah kepada orang ni bukan satu benda yang mudah, tuan-tuan. Baik kalau kita sudah dakwah ni tugas ustaz. Bukan tidak, kita sendiri di rumah kita, di jiran kita bagaimana? Kita juga termasuk pada golongan yang sama. Laqad intahal amru wa ughliqal bar'a man amana wastafat wa faza wa kafara man kafara wa khaba bidzalika wa khasar. Maka kata putus ayat tadi telah membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala aghlaqal bab. Allah telah tutup pintu serapat-rapatnya. Amana man amana.
Bagi orang yang telah beriman ketika itu, maka Allah pasakkan dalam hati mereka tentang keimanan. Wastafada wa faza, nescaya mereka akan berbahagia dan berjaya dunia dan akhirat. Wa kafara man kafara, maka ketika itu barang siapa yang kufur ketika itu, Allah tidak akan terima lagi taubat mereka. Wa khaba bidzalika wa khasara, dan mereka tidak ada lagi keuntungan, bahkan mereka akan rugi buat selama-lamanya. Bersesuaianlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebut tadi. Wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, Nabi Nuh kata kalau mu tinggal pun mereka tetap akan sesat juga. Kalulah takdirkan mereka melahirkan anak, maka anak mereka telah pun awal-awal lagi telah dicopkan sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dengan kata putus yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam tadi, innahum dallu fi nafsihim mudillu li ghairihim fasinu fitratihim. Kau Nabi Nuh ketika itu bukan setakat sesat, bahkan mereka juga telah menyesatkan orang-orang lain selain daripada mereka. Da'a Nuh alaihissalam rabbihi wa antadhara amra Allah fi istijabah li da'wati wa iqal adab wa dimar bihim. Maka ketika itu berdoa angkat tangan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menunggu dengan penuh sabar sebagai Allah Subhanahu wa taala ini untuk makbulkan doa-doanya. Dan doa Nabi Nuh pula ketika itu bukan lagi doa yang baik, tuan-tuan. Bukan lagi doa ya Allah mu bagi hidayah pada manusia, tak ada dah. Apa yang dia minta? Ya Allah mu turunkan azab seberat-beratnya pada kaumku itu, sebabnya aku tidak mampu lagi untuk dakwah mereka. Istifadah daripada ayat ini, tuan-tuan. Apabila Nabi Nuh ini tergolong kepada golongan yang dizalimi, begitu juga manusia-manusia yang lain. Apabila mereka telah dizalimi oleh manusia, sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan doa itu berlalu begitu saja, melainkan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebut dalam hadis yang dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi, salasatun da'awatin mustajabat la syakka fihinna. 3 jenis doa yang Allah Subhanahu wa taala confirm akan terima dan tidak ada keraguan untuk diterima doa tersebut. Apa, tuan-tuan? Da'watu al-walid ila walidi, wa da'watul musafir, wa da'watu al-zalim. Maknanya 3 jenis doa yang Allah Subhanahu wa taala confirm. Wa da'watul mazlum ila man zalimih. Maknanya 3 jenis doa yang confirm Allah Subhanahu wa taala akan terima. Yang pertama, doa mak bapak kepada anak-anak, confirm Tuhan akan terima. Doa lah benda baik jadi, benda jahat pun jadi. Kita doa dia selaka pada anak kita, yang ini suka sumpah seranah pada anak-anak selaka anak kita tu, maka selakalah Tuhan akan makbulkan. Dengan hati-hati mak ayah lah, jangan mulut selupa untuk bagi benda yang tak baik. Mu ni kurang ajar betul. Payah betul dengan kepala atau apa-apa dah sumpah seranah kita pada anak-anak, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan kabulkan doa-doa kita. Yang kedua, doa musafir. Apabila kita pergi musafir, pergi mana-mana, jangan lupa angkat tangan tadah doa-doa benda yang baik. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimnya. Ini sama juga dengan kita, tuan-tuan. Apabila kita hidup atas muka dunia ni, kita sebagai ketua, misalnya, kadang-kadang ada staf kita yang layak untuk naik pangkat, yang berkebolehan, tapi kita belak naikkan dia, maka kita tergolong-golong orang yang zalim. Tunggu doa daripada staf kita bawah. Misalnya kita katakan, kita ni mari ke masjid, nak sembahyang Jumaat. Comel, dah mari sembahyang Jumaat. Mari sembahyang Jumaat, tapi bawa kereta, pergi parking, pergi belok jalan orang. Orang nak keluar tak boleh disebabkan kereta kita. Nampak simple, tuan-tuan. Mari pakai jubah, pakai serban cantik dah. Mari kita lambat pergi belok jalan keluar, kita pun lelah sekali pergi keluar. Orang nak pergi pejabat tak boleh. Duk kata kereta siapa dia? Yalah, supaya serano habis orang kepada tuan kereta ni. Maka juga doa mereka juga akan dimakbulkan kepada kita. Tak mustahil lah keluarkan kebegang, aksiden ke, kena coreng kereta ke orang ke, maka tak pelik. Dah mari masjid lambat. Lepas tu keluar pun lambat juga. Menyebabkan orang lain tak boleh nak keluar. Juga kita termasuk pada golongan-golongan yang zalim. Bukan kita tak payah fikir benda besar. Fikir benda-benda yang kecil-kecil pun, kalau kita termasuk golongan orang yang zalim, maka doa orang yang dizalimi oleh kita nescaya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selain kita cerita pasal kisah Nabi Nuh ni, insya-Allah pukul 7 suku saya akan berhenti.
Saya tahu ramai yang nak pergi pasar, nak pergi beli belah dan sebagainya. InsyaAllah. Mubhama tata'allaku bisafihatin Nuh. Cuma, apabila cerita pasal kisah-kisah para Nabi ini, maka tidak terlepas daripada cerita-cerita yang suka ditokok tambah oleh setengah-setengah orang yang cerita. Dan termasuk golongan yang cerita tu juga golongan ustaz-ustaz juga. Termasuk. Itu dinamakan sebagai Israiliyat. Makna cerita yang tidak ada sumber, tapi ditambah-tambahkan untuk menyedapkan cerita. Walaupun nampak dari segi zahirnya cerita itu adalah cerita yang baik. Di antaranya dia kata, wa kullu ma yata'allaqu bi safihatin mubhaman fi kitabil was sunnah lam tubayyin wa lam tafassil al ayat wal hadith as-sahihah wa la nadhhab ila al-israiliyat wal asatin fi muhawalati tabyinha. Antara yang saya banyak juga terjumpa dalam kitab-kitab, hatta kitab-kitab Arab, dia detailkan bentuk kapal Nabi Nuh ni, bentuknya lagu mana, kayu yang dibuat dari kayu meranti, dan juga dibuat pula bentuknya gaduh dengan layar dan sebagainya, besarnya saiz sekian. Benda tu tak disebut pun dalam hadis, tapi banyak orang cerita bentuk Nabi kapal Nabi Nuh gini sebagainya. Dan semua itu dianggap sebagai Israiliyat yang tidak ada nas. Dan dosa bagi kita menceritakan perkara tersebut. Bukan tugas kita dan bukan matlamat Tuhan cerita pasal Nabi Nuh ni nak tahu pasal kapal dia. Tapi nak beritahu bagaimana kekufuran akan dibalas dengan seksa dan azab. Itu matlamatnya. Tak payahlah kita cerita pasal kapal tu color warna gapo, saiz warna gapo. Tu bukan matlamat yang Allah cerita. Sama dengan kita juga tuan-tuan. Kenapa jam ni sampai 3 km ni? Sampai dekat 3 km kata ada accident. Sebenarnya accidentnya apa nama kereta dengan motor, kereta dengan lori sikit sangat, calar je keretanya. Tapi sampai kat kita, meninggal terbakar kereta. Sebab apa? Tambah cerita nak suruh sedap. Tengok kata tuan terbakar tu, datang ke masjid malam karang nanti. Ceritanya meninggal. Itu yang dimasukkan, yang ditambah-tambah cerita untuk menyedapkan cerita. Manau al-khashab allazi sana'a fi safina. Kayu jenis apa yang dibuat orang untuk buat kapal tu juga tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Tak payahlah kita nak tambah cerita-cerita yang tidak sepatutnya kita tambahkan. Tuan-tuan dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Melainkan ia ini diceritakan jelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang kita tengok kan, di dalam hukum, kalau benda ni benda yang melibatkan sebelum zaman Rasulullah, zaman Nabi kita, maka kita tidak boleh terima apa-apa melainkan ada dalil Al-Quran dan juga hadis. Tetapi kalau berkaitan dengan perkara yang selepas bangkitan Nabi kita, maknanya kita boleh refer hak mana lepas. Contohnya, kita jumpa hadis. Kita tengok Abu Hurairah ni, dia buat macam ni. Dalam wuduk dia misalnya. Contoh kita sebagai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah menceritakan bahawa dia berwuduk 3 kali, berkumur 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, sapu rambut 3 kali, sapu rambut, basuh telinga 3 kali, basuh kaki 3 kali. Maka dia kata, begitulah aku tengok ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wudu'ihi. Begitulah aku tengok Rasulullah ni dia berwuduk dalam wuduknya. Tapi dia menceritakan tentang Sayyidina Uthman. Boleh tak begitu? Boleh. Sebabnya Sayyidina Uthman ni tengok apa yang berlaku di depannya, Nabi buat lagu mana. Berbeza dengan cerita-cerita Nabi dulu. Kita tak boleh nak ambil daripada orang-orang tertentu, melainkan benda tu warid. Sebut je lah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun lebih utama daripada ayat Al-Quran. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh yang sansir rabbahu ba'da bazli juhdihi. Ketika itulah Nabi Nuh alaihissalam, ketika itu dia minta dengan doa kepada Allah, dengan doa yang tidak putus-putus. Sebagaimana yang disebut laja'a Nuh alaihissalam ila rabbih wa da'a ala qaumihi wastansara bihi wa talaba min an yansura alaihi wa an yaftahu bihi bainahu wa bainahum wa an yunabbirahum wa yuhlikahum wa an yuji min ma'a atba'ihi al-mu'minin. Sebagaimana ayat yang saya sebut tadi, Nabi Nuh tak putus-putus doa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, kamu hancurkanlah. Maknanya, kamu hancurkanlah musuh-musuhmu dan juga orang kafir yang tidak beriman padamu, Ya Allah. Sebaliknya, kamu berilah kejayaan kepada orang yang ikut aku ni, Ya Allah. Ini doa-doa yang tidak putus, yang telah disebut dalam hadis dan banyak disebut dalam Quran sekalipun. Begitu juga kita. Kadang-kadang kita minta sekali, tak dapat terus kita kecewa. Dan sebenarnya doa kepada Allah ni, Allah SWT suka tengok kepada kita yang doa banyak kali.
Bagaimana pernah satu ketika saya pernah cerita satu hadis, bukan satu hadis, satu cerita yang diwariskan oleh Syekh Al-Junaid. Syekh Al-Junaid ni seorang wali Allah. Kalau tuan-tuan baca kisah-kisah wali, saya suka baca sebab nak bagi motivasi bagaimana mereka ni beribadat, bagaimana bersungguhnya ketaatan daripada mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu ketika ada dua orang yang pergi kepada pasir dalam keadaan sesak. Sesak. Dan termasuklah Syekh Al-Junaid ini. Syekh Al-Junaid ini. Nah, jadi dia ni doa pergi kepada, dia ni dah biasa pergi ke Mekah. Orang dulu pergi Mekah jalan kaki naik unta begitu je. Tiba-tiba tahun tu dia sesak. Dia cerita dia sesak. Apabila dia sesak, jalan-jalan tengok pasir 3-4 hari, sehinggalah bekalan nak dia bawa tu hampir putus. Maka dia pun doa pada Allah, bagaimana sebab apa aku sesak sebiasa, aku dah biasa pergi ke Mekah ni aku tak pelik sikit pun. Jadi doa yang pertama, doa yang kedua, Tuhan tak tunjuk apa-apa. Hari yang ketiga bekalan nak habis, baru dia nampak libat orang yang mana datang seorang datang kepada dia, seorang yang dia nampak di hujung. Jadi apa nampak orang tu, cepat-cepat Syekh Al-Junaid ni berlari-lari pergi ke orang itu, dan malangnya orang itu juga berlari-lari datang kepada dia. Belum sampai dekat tu, sebelum dia buka, orang tu tanya dulu, bagaimana jalan nak pergi ke Mekah? Ya Allah, sesak macam aku juga. Ingat kau pergi Mekah ni, saya tak boleh tanya, boleh berjalan sama-sama. Maka duduklah dua orang ni, rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala ni baru nak makbul doa Syekh Al-Junaid tadi. Maka berjalanlah dua orang tadi bersama-sama, dan tiba-tiba rasalah lapar, makanan pun dah habis. Maka tak sempat nak tanya, benang kau orang tu selalu benang. Dia kata, kamu ada makanan tak, boleh kita makan sama-sama? Tapi malang Syekh Al-Junaid cepat mulut pergi jawab, ada, sedangkan dalam kantongnya tak ada. Maka dia kata, tunggulah sekejap, aku nak pergi kat pokok tu. Maka ketika itulah Syekh Al-Junaid dalam kisah tersebut, dia doa kepada Syekh Al-Junaid, seorang wali Allah yang terkenal. Maka dia doa kepada Allah, ya Allah, aku malu pada orang tu, ya Allah, sebab orang tu adalah orang Kristian. Bukannya orang Islam, Kristian. Ada lamban salib pun kat dada. Kalau mu tak tolong aku, ya Allah, aku malu, aku jawab makanan dah ada. Tak sempat habis makanan di doa tersebut, Allah telah turunkan satu, roti daripada langit ke dekat, panah-panah roti, menggigil, terkejut kawan tu. Tak pernah berlaku dalam hidup dia. Ini kisah dalam buku tersebut. Maka Syekh Al-Junaid pun bawa lah roti tersebut kepada padri Kristian tadi, dan padri itu dengan selamba tengok. Oh, pegang apa lama-lama tu, marilah kita makan sama-sama. Tak nampak terkejut pun. Maka Syekh Al-Junaid pun makan, bagilah sebelah dia, sebelah kawan ni. Maka dia dalam keadaan yang terkejut lagi. Bagaimana roti boleh jatuh di langit, jatuh tangan aku? Orang tadi pada selamba tak makan, tak rasa gapo dah. Lepas tu jalan 2-3 hari, tiba time dia pula makan dah habis. Maka Syekh Al-Junaid berkata, mana bahagiamunya, boleh kita makan sama-sama? Orang tu kata, ada, padri tu kata. Maka dia pun buat benda yang sama. Seperti mana Syekh Al-Junaid tadi, tapi malangnya rotinya bukan satu, tapi yang turunnya adalah 2. Maka Syekh Al-Junaid pun, apabila bagi tadi, bagi separuh. Orang Yahudi, orang Kristian tadi bagi sebiji kat dia, ambil sebiji kat kawan tu. Dia pun kata, aku tak akan makan roti ni, melainkan mu cerita pada aku, apa rahsianya? Mu dapat 2, aku dapat 1. Apa orang ni padri dari Kristian tu jawab? Dia kata begini. Dia kata, penuh satu ketika aku lalu di sebuah masjid di Baghdad. Aku terdengar orang mengajar, orang Islam mengajar, ulama besar mengajar. Dia kata, sesungguhnya doa orang Islam ini, Allah Subhanahu Wa Taala ni, maknanya turun doa banyak kali. Mu dapat sekali, kalau mu doa lagi, Tuhan turun lagi. Tapi doa orang yang bukan Islam ni, doa sekali ni, Tuhan bagi lebih sikit. Sebab apa? Malah dengar. Dia kata, orang Islam ni, Tuhan nak dengar suara dia. Tapi doa orang yang bukan Islam ni, Tuhan malah dengar. Doa sekali bagi. Jadi sepatutnya mu kena doa banyak kali. Tegur yang orang Kristian kepada Syekh Al-Junaid. Terkejut dia. Begitu nak cerita pada kita, tuan-tuan, bahawa orang kita ni kadang-kadang kita berdoa sekali, tak makbul terus kita tinggal. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kita ni berdoa banyak kali. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada doa-doa yang beriman. Akhirnya orang padri Kristian tadi mengucap kalimah depan kawan tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Begitulah kehidupan kita, tuan-tuan, sebagai kita nak landing dan ini, kehidupan kita bahawa apabila Nabi Nuh ini dia bukan sekali doa pada Allah tu Tuhan makbul, tidak. Nabi Nuh doa 2 kali dalam Quran disebut. 2 kali ini menunjukkan banyak lagi doa Nabi Nuh. Dah tak boleh dah. Tak boleh buat apa-apa dah tentang kaum dia ni. Maka tidak ada jalan terbaik untuk mendidik kaumnya, melainkan turunkan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi, yang diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup kita tengok sejak akhir-akhir ini, apabila Tuhan turun bala kepada kita dengan penyakitnya, ratusan jutaan kita telah menikmati di seluruh dunia. Bagaimana yang berlaku di Turki, Syria, dan Syria, hampir 50,000 orang yang telah meninggal dunia. Adakah tuan-tuan rasa itu adalah makna fenomena bumi, fenomena dunia, ataupun itu petanda Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan bala kepada kita? Kita tengok banjir-banjir yang berlaku di negara kita yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Itu semua peringatan kepada kita tentang dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Apabila Allah turunkan bala sekali, walaupun terhadap orang kafir, walaupun orang Islam adalah itu, tetap akan terkena biasnya sekali. Itu yang kita bimbang, tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik hidayah pada kita semua, dan Allah selamatkan kita pada bala bencana dunia dan juga akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان يا رب إبراهيم موسى وعيسى بن محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمة الرحيم اللهم زدنا علما زدنا فهما برحمة الرحيم اللهم نورنا بنور علمك وأبئنا للسلام الرحيم اللهم رزقنا فهما بالمسلمين برحمتك يا الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك ولا أنسى الإنسان في خسر إلا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.